antara dialog jawapan yang Allah rakamkan kepada kita berkaitan tentang ungkapan daripada ahli neraka tentang dosa yang pernah mereka lakukan. Okey. Daripada ayat 9, 10 dan 11 ini adalah dialog ucapan penghuni neraka tentang amalan ataupun dosa yang pernah mereka lakukan. Jadi kita dah bincang pada ayat yang ke-8 dan yang ke-9 apabila penjaga-penjaga neraka sa'alahum khazanatuha, penjaga-penjaga neraka bertanya kepada penghuni neraka, alam ya'tikum nadhir, apakah tidak datang kepada kamu pembawa-pembawa peringatan iaitu Rasul? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma himna rushdina wa idna min syarri nafsina, rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma fahman nabiyyin wa hifzal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah. Pertamanya kita syukur pada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempatan yang Allah izinkan kepada kita pada pagi ini, sama-sama diberikan kita kesihatan dan dilindungi kita daripada wabak, sehinggalah Allah Taala memberikan kita keizinan untuk berada di dalam rumah Allah dan juga di dalam majlis ilmu. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan terus melimpahkan kebaikan demi kebaikan, kerahmatan, ketenangan dan juga keberkatan dalam kehidupan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan terus membimbing hati-hati kita dengan taufik dan hidayah dan juga diterangi dengan cahaya ilmu, sehinggalah kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ala kulli hal, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah hari ini kita akan sambung lagi, iaitu tafsir kita pada surah Al-Mulk ayat yang ke-10. Surah Al-Mulk, surah yang ke-67, ayat yang ke-10. Saya jemputlah pada tuan-tuan, perempuan semua untuk sama-sama dengan saya. Sama ada tuan-tuan boleh ambil Quran terjemahan ataupun boleh buka Quran terjemahan yang berada di smartphone kita insya-Allah. Baik. Pada ayat yang ke-9, yang ke-10 dan yang ke-11 ini adalah antara dialog jawapan yang Allah rakamkan kepada kita berkaitan tentang ungkapan daripada ahli neraka tentang dosa yang pernah mereka lakukan. Okey. Daripada ayat 9, 10 dan 11 ini adalah dialog ucapan penghuni neraka tentang amalan ataupun dosa yang pernah mereka lakukan. Jadi kita dah bincang pada ayat yang ke-8 dan yang ke-9 apabila penjaga-penjaga neraka sa'alahum khazanatuha, penjaga-penjaga neraka bertanya kepada penghuni neraka, alam ya'tikum nadhir, apakah tidak datang kepada kamu pembawa-pembawa peringatan iaitu Rasul? Qalu, maka penghuni neraka menjawab, ramai-ramai menjawab, bala, ada. Qad ja'ana nadhirun fakadzabna, telah datang kepada kami pembawa peringatan iaitu Rasul, fakadzabna, akan tetapi kami telah dustakan Rasul tersebut. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', dan kami juga telah menafikan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. In antum illa fi dalalin kabir, dan sesungguhnya kamu itu berada di dalam kesesatan yang besar. Ayat yang ke-9 tuan-tuan, ada 3 kesalahan besar yang dilakukan oleh penghuni neraka. Pertama, mereka mendustakan Rasul. Apa maksud dusta tuan-tuan?
membenarkan Rasul adalah keimanan, mendustakan Rasul itu adalah kekufuran. Maksudnya tidak meyakini apa yang dikatakan oleh Rasul, bercanggah dengan apa yang diajarkan oleh Rasul, berselisih daripada Rasul, itu adalah kekufuran dan itu adalah perkara yang muktamad. Tak ada pilihan tuan-tuan, melainkan memang kita kena mengikut apa yang diajarkan dan apa yang ditunjukkan oleh Rasul, sedikit pun tidak berselisih. Sebab itu Allah menggunakan kalimah dusta. Sebab dusta lawannya membenarkan. Membenarkan Rasul adalah keimanan, mendustakan Rasul adalah kekufuran. Itu dosa yang pertama. Dosa yang kedua, dia melakukan tuduhan jahat kepada Allah, iaitu wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Dia menafikan apa yang Allah turunkan. Allah tak turun apa-apa pun. Quran ni bukan kalamullah. Itu antara tuduhan dia kepada Allah. Tuduhan dusta kepada Allah. Menafikan apa yang Allah turunkan kepadanya. Tidak meyakini ada sesuatu pun yang Allah turunkan. Banyak kan kita jumpa tuan-tuan, apa bukti Quran ini kalamullah? Di dunia kita boleh katalah tuan-tuan, tapi di hari akhirat Allah lah penentuannya. Itu yang kedua. Dan dosa yang ketiga pula tuan-tuan, in antum illa fi dhalalin kabir. Dia melakukan tuduhan dusta pula kepada Rasul. Tadi dia berdusta kepada Rasul, berselisih dengan Rasul. Sekarang ni dia buat tuduhan dusta pada Rasul, iaitu menuduh Rasul, in antum, sesungguhnya kamu wahai Rasul, illa fi dhalalin mubin, fi dhalalin kabir, tidak lainlah hanyalah berada dalam kesesatan yang paling besar. Dia tuduh pula Rasul itu berada dalam kesesatan. Kenapa? Sebab bercanggah dengan apa yang dia percaya dan bercanggah dengan budaya nenek moyang yang dia imani. Yang itulah 3 kesalahan besar. Baik, dan dia tak berhenti pada situ tuan-tuan. Ayat yang ke-10, penghuni neraka sambung lagi. Ada lagi yang mereka salah lakukan. Kenapa Allah sambung pada ayat ke-10 ni tuan-tuan? Sebab nak bagi tahu penghuni neraka ni dia betul-betul menyesal. Sedangkan penjaga neraka tanya sekali je, alam ya'tikum nadhir, tak datang peringatan ke dulu? Rasul tak ada ke? Ada. Dia jawab. Tapi nak bagi tahu dia punya menyesal tuan-tuan, dia menyebutkan kesalahan-kesalahan terbesar yang pernah dia lakukan dan menjadi asbab dia masuk ke dalam neraka. Ayat ke-10 tu Allah sambung lagi tuan-tuan. Wa qalu, dan mereka berkata lagi, lau kunna nasma'u aw na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Kata Allah Subhanahu wa taala, penghuni neraka berkata lagi, lau kunna, sekiranya lah kami ini di dunia dahulu, nasma'u, mendengar, au na'kilu, ataupun memikirkan, menggunakan akal dengan apa yang telah kami dengar, ma kunna, nescaya tidaklah sekali-kali kami ini fi ashabis sa'ir, termasuk dalam kategori penghuni-penghuni neraka as-sa'ir. Maksudnya apa tuan-tuan? Punca yang keempat mereka dimasukkan ke dalam neraka, iaitu mereka tak menggunakan pendengaran dan mereka tak menggunakan akal mereka untuk melihat kebenaran. Kenapa Allah menggunakan kalimah mendengar dan memikir ni tuan-tuan? Kalimah nasma'u dan juga kalimah na'kilu. Sebabnya kata Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab tafsir Kabir, dia menyebutkan tuan-tuan, 2 perkara ini adalah melayakkan seseorang manusia itu menjadi mukallaf. Melayakkan manusia itu menjadi mukallaf. Ada orang Allah tak berikan mata, tapi Allah berikan dia telinga dan akal, maka dia dikira sebagai mukallaf. Dikira sebagai mukallaf. Jadinya tuan-tuan, 2 ayat ini membuktikan dia layak untuk menjadi mukallaf, sebab dia boleh mendengar dan dia boleh berfikir untuk melihat kebenaran. Kalau dia nampak tu lain tuan-tuan. Nampak tu memang nyata dah.
Tapi kalau dia tak nampak, dia tetap boleh mendengar dan dia tetap boleh berfikir, dia tetap adalah mukallaf. Sebab itu Allah gunakan kalimah ini. Kalau mendengar dan berfikir pun menjadikan dia mukallaf, kalau melihat lebih-lebih lagi lah. Jadi sebab itu Allah menyebutkan antara penyesalan penghuni neraka, mereka tak menggunakan nikmat daripada Allah untuk melihat kebenaran. Habis apa yang mereka lakukan tuan-tuan? Iaitu dengan menggunakan nikmat ini memenuhi nafsu syahwat sahaja. Yang ini yang kita boleh tanya pada diri kita. Adakah nikmat-nikmat yang kita miliki ini adalah untuk memenuhi syahwat ataupun untuk melihat kebenaran daripada Allah Subhanahu wa taala? Ini ayat yang ke-10. Baik, ayat yang ke-11 pula tuan-tuan, yang mana penghuni neraka mengatakan fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir, dan mereka mengiktiraf, fa'tarafu, mereka mengiktiraf ataupun mengakui, bidzambihim, dengan dosa mereka, fasuhqan li ashabis sa'ir, maka mereka dihalau menjadi penghuni-penghuni neraka as-sa'ir. Baik, ayat yang ke-11 ni tuan-tuan adalah menunjukkan keadilan daripada Allah. Sebab apa? Sebab Allah menunjukkan tidak ada satu pun penghuni neraka yang protes. Wahai Allah, dahulu saya tak dapat itu, saya tak dapat ini. Kenapa saya masuk neraka? Biasalah tuan-tuan, bila dijatuhkan hukuman, mesti ada yang akan lawan balik perbicaraan tu. Sama ada dia tidak puas hati, sama ada dia protes dan sebagainya. Tapi tuan-tuan, ayat yang ke-11 ini membuktikan tidak ada satu pun penghuni neraka yang akan menafikan keadilan Allah. Bahkan mereka mengakui, saya ke neraka ini fa'tarafu bidzambihim, sebab saya mengakui dengan kesalahan dan dosa yang pernah saya lakukan. Saya tahu saya ke sini adalah kerana dosa saya, bukan kerana kesalahan Tuhan, bukan kerana kecuaian Tuhan. Ini adalah pengiktirafan. Okey, keadilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dunia ni tuan-tuan, hakikatnya dunia ini tidak ada nilai dan harga di sisi Allah. Tak ada nilai dan harga. Yang paling bernilai dan yang paling berharga di sisi Allah adalah masa. Di dunia ni tuan-tuan, tak ada satu pun yang paling bernilai dan berharga. Sebab itu Nabi sebut dalam satu hadis riwayat Al-Imam Tirmizi, kata Nabi SAW, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallah", sekiranya lah dunia ini dinilai di sisi Allah, kalaulah dunia ini ada harga, kalaulah dunia ini ada nilai di sisi Allah, kata Nabi SAW, janaha ba'udatin, kalau nilainya adalah sebelah sayap nyamuk tuan-tuan. Ini Nabi sebut dalam hadis ni. Kalaulah nilai dunia ini ada di sisi Allah adalah seperti sebelah sayap nyamuk. Nyamuk ni tuan-tuan, sepasang sayapnya kalau tuan-tuan timbang, tidak ada pemberat tuan-tuan. Tak boleh ditimbang. Tak boleh ditimbang. Tapi kata Nabi, kalaulah nilai dunia ini beratnya sama macam sebelah sayap nyamuk, kata Nabi, ma saka kafiran minha syarbatan ma, pasti tidak ada seorang kafir pun yang akan dapat minum walaupun seteguk air. Maksudnya apa tuan-tuan? Kalau dunia ini boleh dinilai, ada nilai dan nilainya adalah sama seperti separuh daripada sayap nyamuk, tak ada seorang kafir pun yang akan dapat minum walaupun seteguk air di atas muka bumi ini. Tapi hari ini kita tengok punya ramai orang kafir berteguk-teguk air yang mereka minum tuan-tuan. Bermacam-macam maksiat yang mereka lakukan. Itu memberi isyarat dunia ini tak ada nilai di sisi Allah walaupun seberat separuh daripada sayap nyamuk. Dunia tidak ada nilai di sisi Allah tuan-tuan. Yang paling bernilai di sisi Allah di dunia ini adalah masa.
Sebab itu nanti manusia akan berkata kepada Allah, Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan kami, absarna, kami dah melihat mana syurga, mana neraka. Wa sami'na, dan kami dah dengar jeritan-jeritan penghuni-penghuni neraka. Farji'na na'mal salihah. Kembalikanlah kami di dunia walaupun sebentar, walaupun sesaat, walaupun seminit. Kembalikan sebentar. Na'mal salihah, untuk kami melakukan amal salih, walaupun hanya infak, walaupun hanya sekali sujud, kembalikan. Kenapa? Inna muqinun, sebab kami dah meyakini dunia tidak ada nilai di sisi Allah. Yang paling bernilai adalah masa. Walaupun sesaat, walaupun seminit, tuan-tuan. Manusia di hari akhirat akan merayu, meminta pada Allah, diminta untuk dikembalikan ke dunia untuk melakukan amal saleh. Sebab itu tuan-tuan, janganlah dikejar-kejarnya dunia ini, melainkan kita memanfaatkan waktu yang masih lagi diizinkan oleh Allah dengan melakukan amal saleh. Sebab itu penghuni neraka, tuan-tuan, di hari akhirat, fa'tarafu bidzambihim, mereka akan mengakui kesalahan-kesalahan yang mereka lakukan. Tidak ada seorang pun yang akan protes, kenapa saya masuk ke dalam neraka wahai Tuhan. Tidak ada. Semuanya mengakui dosa yang mereka lakukan. Tuan-tuan perhatikan pada ayat yang ke-11, Allah menyebutkan mereka mengakui bidzambihim, dosa mereka. Kalimah zambi kat situ, tuan-tuan, adalah dalam bentuk singular. Sepatutnya Allah menggunakan bidzunubihim dengan kalimah plural sepatutnya. Sebab di ayat 9 dan ayat 10 Allah menyebutkan ada 4 kesalahan yang menjadi punca penghuni neraka dimasukkan ke dalam neraka. Ada 4 kesalahan tadi kan? Ayat 9, ayat 10. Tapi ayat 11 Allah sebutkan dosa itu dalam bentuk singular. Kenapa Allah tak sebut dalam bentuk plural? Sebabnya, tuan-tuan, kalimah ini, dosa ini dalam bentuk singular adalah kerana punca utama mereka masuk ke dalam neraka adalah kekufuran. Kekufuran. Kenapa kufur? Sebab mendustakan Rasul. Okay? Sebab mereka mendustakan Rasul. Itu yang membawa kepada kekufuran. Itulah puncanya. Sebab itu ayat 10 Allah menyebutkan kenapa mereka dustakan Rasul. Sebab lau kunna nasma'u aw na'kilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Mereka tak gunakan telinga dan mereka tak menggunakan akal untuk melihat kebenaran. Memang ada orang tuduh Rasul ini macam ni, agama ni macam ni, ajaran ni macam ni. Tapi gunakan pendengaran kamu dan gunakan akal kamu. Bukan mentunduk dan mengikut syahwat kamu. Yang inilah yang Allah Ta'ala nak sampaikan kepada kita. Apa yang Allah berikan nikmat kepada kita di dunia, tuan-tuan, termasuklah panca indera, semuanya akan menjadi beban tanggungjawab kita di hari akhirat. Semuanya akan menjadi beban tanggungjawab kita di hari akhirat. Okay? Yang itu yang Allah Ta'ala nak masukkan pada ayat yang ke-10. Baik, ayat yang sebelah yang kita bincang ni, tuan-tuan, sebenarnya, tuan-tuan, ayat ke-11 ini sangat berkait rapat dengan qada dan kadar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi ahli sunnah wal jamaah, tuan-tuan, kita yang beriman dan beriktikad dengan ahli sunnah wal jamaah, kita meyakini adanya qada dan kadar, adanya ketentuan dan ketetapan daripada Allah. Okey. Ahli sunnah wal jamaah ni, tuan-tuan, dia berada di tengah-tengah iktikad daripada Jabariyah dan juga Qadariyah. Tuan-tuan kena dengar sungguhlah ni. Sebab ini yang akan meluruskan kita punya iktikad dan kita kena ada kefahaman yang betul di sini. Baik, macam mana, tuan-tuan, iktikad dekat sini, kebenaran akidah yang sebenarnya? Dalam satu hadis Nabi SAW, hadis ni tak silap saya dalam riwayat Al-Imam Tirmizi, disebutkan oleh Abdullah bin Amru, menceritakan Nabi SAW keluar daripada rumah Nabi, dan saat itu ada ramai sahabat-sahabat Nabi duduk di luar rumah Nabi. Nabi keluar, tuan-tuan, Nabi pegang ada 2 kitab.
Satu kitab di tangan kanan Nabi, satu lagi kitab di tangan kiri Nabi. Nabi buat keluar dua kitab. Dan kata Nabi SAW, hadzal kitab min rabbil alamin, kata Nabi. Kitab ini diturunkan daripada Tuhan Rabbul Alamin. Dan Nabi angkat tangan kiri pun Nabi kata apa? Hadzal kitab min rabbil alamin. Dan kitab ini pun daripada Tuhan Rabbul Alamin. Dua-dua kitab ni daripada Rabbul Alamin. Cumanya tuan-tuan, kitab itu bukanlah Allah turunkan sedebuk daripada langit, turun sampai ke tangan Nabi. Tidak. Cuma ia menjadi isyarat sahaja. Yang mana kata Nabi, kitab yang berada di tanganku ini, di sebelah kanan ini, kitab ini adanya nama-nama penghuni-penghuni syurga Allah. Adanya nama bapa-bapa penghuni syurga Allah. Dan adanya nama kabilah-kabilah penghuni syurga Allah. Nabi angkat tangan macam ni. Nabi tunjuk tuan-tuan. Maksudnya apa? Telah ditetapkan dan telah ditentukan siapakah penghuni neraka dan siapakah penghuni syurga. Sebab Nabi kata dalam kitab ni dah ada dah senarai itu tuan-tuan. Allah dah senaraikan siapa penghuni syurga dan siapa penghuni neraka. Nabi pun angkat tangan belah kiri. Nabi sebut dalam kitab ini ada nama penghuni-penghuni neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Ada nama bapa-bapa penghuni neraka Allah dan ada nama kabilah-kabilah penghuni neraka Allah. Sahabat Nabi dengar tuan-tuan. Dan sahabat Nabi kata, apa yang perlu kami lakukan sebab semua benda dah selesai. Allah dah tetapkan siapa penghuni neraka dan siapa penghuni syurga. Selesai. Selesai tuan-tuan. Selesai. Tuan-tuan rasa Nabi jawab apa tuan-tuan? Nabi kata apa? Saddidu wa qaribu. Macam mana tuan-tuan? Bila mana Nabi dah sebut yang ini adalah penghuni syurga, yang ini adalah penghuni neraka. Allah dah tetapkan. Namanya dah ada dah. So, apa poin kita nak beramal tuan-tuan? Sebab kita telah ditentukan sama ada menjadi penghuni syurga ataupun penghuni neraka. Tuan-tuan kena dengar sungguh. Supaya yang inilah yang akan membetulkan kefahaman kita. Bila sahabat tanya, kita pun bertanya, sahabat pun tanya. Apa sebab kami nak beramal ya Rasul? Kalau Allah dah tentukan destinasi kami sama ada ke neraka ataupun ke syurga. Lalu Nabi jawab dengan jawapan yang ringkas. Saddidu wa qaribu. Kamu melakukanlah amalan yang tepat dan waqaribu, amalan yang hampir dengan amalan aku. Kalau boleh tepat dengan amalan aku, kalau tak boleh hampir dengan amalan aku. Oh, jawapan ni kita tak puas hati tuan-tuan. Dan Nabi sebut penghujung hadis tu, Nabi sambung lagi tuan-tuan. Kata Nabi SAW, penghuni syurga akan menutup amalannya dengan amalan penghuni syurga. Penghuni neraka akan menutup amalannya dengan amalan penghuni neraka. Maksud dalam hadis ni tuan-tuan, kita memang tidak ada pilihan. Tetapi Nabi SAW mengajarkan kepada kita, iaitu hiduplah dengan amalan yang hampir-hampir dengan amalan penghuni syurga. Ke syurga lah tuan-tuan. Dan jangan lakukan dengan amalan yang hampir-hampir dengan perbuatan penghuni neraka. Kalau tidak, ke neraka lah tuan-tuan. Itu yang dimasukkan dalam hadis. Baik, cumanya kita rasa, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala mentakdirkan seperti itu? Sebenarnya tuan-tuan, hadis ini memberikan kita satu isyarat yang mana akidah Ahlussunnah wal Jamaah, para ulama kita melihat itu adalah berkaitan dengan ilmu Allah. Okay, saya nak bagi lagi lebih jelas lagi tuan-tuan. Itu poin yang pertama. Okay. Poin yang kedua, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud, iaitu beliau menyebutkan Nabi SAW bersabda, kata baginda Nabi SAW, setiap 40 hari maka roh akan ditiupkan kepada setiap janin, akan ditiupkan roh. Setelah ditiupkan roh selepas 40 hari tuan-tuan, maka Allah akan menetapkan ada 4 perkara kepada setiap makhluk yang dilahirkan. Allah akan tetapkan rezekinya, Allah akan tetapkan ajalnya, Allah akan tetapkan amalannya, dan Allah akan tetap destinasi akhirnya, sama ada ke syurga ataupun ke neraka Allah. Lalu Nabi sebut dalam hadis ni tuan-tuan, hadis ni lagi menambahkan kebingungan kita. Sebab Nabi kata apa?
Ada dalam kalangan kamu hidupnya dengan amalan penghuni syurga, tapi sehasta lagi dia nak melangkah ke syurga Allah, dia melakukan amalan seperti mana penghuni neraka, ke nerakalah dia. Dan ada manusia sepanjang hayatnya melakukan amalan penghuni neraka, selangkah dia nak ke neraka tuan-tuan, penutupnya dia melakukan amalan penghuni syurga. Maksudnya di penghujung usia sebelum mati tuan-tuan, dia melakukan amal saleh. Sehasta lagi nak ke neraka Allah, dia melakukan penutupnya dengan amalan penghuni syurga. Ke syurgalah dia. Tuan-tuan dah pening dah. Kita nak ke mana ni tuan-tuan? Macam mana sebenarnya qada dan qadar ni? Baik, dalam bahasa mudah tuan-tuan, ahli sunnah wal jamaah berpegang, kita berada di tengah-tengah. Saya sebutkan tadi, ada Jabariyah, adanya Qadariyah. Jabariyah ni tuan-tuan, iaitu mereka beriktikad akidah kita ini qada dan qadarnya semuanya adalah ketetapan Allah dan semuanya adalah paksaan. Maksudnya dalam hidup ni tuan-tuan tidak ada pilihan. Apa yang berlaku, apa yang terjadi dan apa yang kita buat semuanya adalah takdir. Itu adalah Jabariyah dan ia adalah salah. Itu adalah Jabariyah dan itu adalah salah. Paling mudah tuan-tuan, kesalahan ni yang kita lakukan iaitu berkaitan tentang jodoh. Kahwin nombor 2, kahwin nombor 3 tuan-tuan. Kemudian isteri pun bising, bang, kenapa abang berkahwin kali kedua, kali ketiga bang? Adakah saya ni tak sempurna untuk abang? Abang bukan nak berkahwin, tapi dah ditetapkan takdir oleh Allah, jodohnya begini, abang pun kahwin lah. Dia menyalahkan takdir tuan-tuan, sedangkan perkahwinan itu adalah pilihan daripadanya. Sebab Jabariyah ni tuan-tuan meletakkan semua perkara yang berlaku adalah di bawah takdir Allah. Semuanya adalah paksaan dan ini adalah salah. Okey, salah tuan-tuan. Bila mana kita meyakini semua yang berlaku ini adalah paksaan, ia adalah salah. Akidah ahli sunnah wal jamaah bukan paksaan tuan-tuan. Jadi mereka yang beriktikad takdir ni Allah yang tetapkan, maka itu adalah kesalahan. Baik. Sebab apa tuan-tuan? Mungkin kita rasa macam betul bunyinya. Saya kahwin ni, jodoh ni kan ketetapan. Sedangkan jodoh bukan ketetapan tuan-tuan. Jodoh ni Nabi sebut farfiru, kata Nabi SAW. Cari dan pilih. Nabi kata, pilih. Jodoh ni pilihan tuan-tuan. Takdir 4 je. Rezeki, ajal, amal, kematian. Destinasi akhir kita, sama ada ke syurga ataupun ke neraka. Ini sahaja yang Allah tetapkan. Yang lain tuan-tuan adalah pilihan kita. Baik, nampak macam betul tuan-tuan. Yang salahnya kenapa? Sebab nanti sampai satu masa nanti, apabila ada manusia yang mencuri dan membunuh, tidak ada penguat kuasa yang boleh mengambil tindakan kepadanya. Kenapa? Saya bukan nak mencuri, saya bukan nak membunuh, tapi saya mencuri dan membunuh ini adalah kerana takdir daripada Allah. Saya bukan nak mencuri, tapi Allah dah tetapkan daripada azali lagi saya ni pencuri. Bukan salah saya. Macam mana tuan-tuan? Penguat kuasa tak boleh jatuhkan hukuman sebab dia tak dilihat sebagai pilihan. Ini adalah ketetapan. Itu kesalahan dia. Itu namanya Jabariyah. Berlaku pada zaman Umar Al-Khattab tuan-tuan, apabila ada kalangan mereka tersalah faham tentang qada dan qadar. Apabila mereka mencuri tuan-tuan, Umar tangkap dan Umar tanya, kenapa kamu mencuri? Dia kata, saya mencuri ini adalah kerana takdir daripada Allah. Umar pun tempeling dia tuan-tuan. Dia kata, wahai Umar, kenapa kamu lempang saya? Saya lempang awak pun kerana takdir daripada Allah. Tuan-tuan nak kata apa? Maksudnya kat situ adalah kesalahan kita meletakkan. Sebab itu kadang-kadang kita menyebutkan apa tuan-tuan? Dunia ini adalah pentas lakonan. Kita pelakonnya, Allah lah direkturnya. Seolah-olahnya tuan-tuan, apa yang kita buat Allah yang tetapkan. Itu salah. Itu namanya Jabariyah. Qadariyah pula tuan-tuan, dia terlalu loose. Semua takdir di atas muka bumi ini semuanya tidak ditetapkan oleh Allah. Semuanya pilihan. Tuan-tuan boleh pilih waktu mati, tuan-tuan boleh pilih rezeki, tuan-tuan boleh pilih ke syurga maupun neraka. Dia terlalu loose. Dan ini pun salah.
Jadi ahli sunnah wal jamaah dia duduk di tengah-tengah. Ada perkara yang Allah telah tetapkan dan ada perkara yang Allah berikan pilihan. Baik. Apa yang Allah telah tetapkan tuan-tuan, dia tidak akan dipertanggungjawabkan. Soalnya macam apa tuan-tuan? Seperti mana kita tak boleh memilih siapa ibu bapa kita. Itu takdir. Dan itu tak akan dipertanggungjawabkan di hari akhirat. Kita tak boleh pilih kita ni lahir daripada bangsa mana. Ada tuan-tuan isi borang ke? Saya nak bangsa Melayu ke? Saya nak mix ke? Saya nak itu. Tak boleh tuan-tuan. Apa yang Allah telah tetapkan tidak akan dipertanggungjawabkan. Itu keimanan ahli sunnah wal jamaah. Dan kita pun tak boleh pilih siapa anak-anak kita. Ramai orang tuan-tuan nak anak perempuan dapat semua lelaki. Ada orang nak anak lelaki tapi semua dapat anak perempuan. Ada orang nak anak tapi tak ada anak. Setiap yang Allah telah tetapkan tidak akan dipertanggungjawabkan. Tetapi selain daripada itu, berkaitan tentang amal soleh, semuanya adalah pilihan kita. Ini akidah ahli sunnah wal jamaah. Jadi apa yang disebutkan oleh Nabi tadi tuan-tuan, yang mana Nabi kata Allah menetapkan syurga dan neraka setiap makhluk ni, ia adalah menunjukkan kepada kita itu adalah ilmu Allah. Maksudnya apa tuan-tuan? Amal soleh ini pilihan kita. Kita buat pilihan kita. Tapi semuanya dalam ilmu Allah. Allah mengetahui. Allah mengetahui. Sebab apa tuan-tuan? Dalam ilmu Allah, kehidupan dunia dan kehidupan di hari akhirat adalah perkara yang telah berlaku. Dalam ilmu kita, dunia dan hari akhirat adalah perkara yang sedang berlaku dan akan berlaku. Itu beza, dua perkara yang berbeza. Sebab itu kalau tuan-tuan tengok dalam surah Al-Mulk ini, daripada ayat 9, ayat 10 dan ayat 11, Allah menggunakan verb kata kerja past tense. Antaranya tuan-tuan boleh perhatikan bila Allah kata qalu ayat 9, wa qalu telah berkata, past tense tuan-tuan. Kata kerja dah lepas. Sebab dalam ilmu Allah ini adalah perkara yang telah berlaku. Ini ilmu Allah tuan-tuan. Tapi dalam pengetahuan kita, ini perkara yang sedang berlaku dan akan berlaku. Okay, itu perbezaannya tuan-tuan. Jadinya tuan-tuan, di sini tidak ada manusia yang akan menyanggah dan protes dengan hukuman Allah. Bahkan fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka akan mengakui dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Sebab setiap amalan mereka adalah pilihan daripada mereka. Ayat 8, 9 dan 10 ini bercerita tentang neraka Allah. Ayat yang ke-11 tuan-tuan. Saya berhenti dekat sini tuan-tuan. Ayat yang ke-12. Minta maaf. Ayat yang ke-12 adalah bercerita berkaitan tentang syurga Allah. Ayat yang ke-12 bicara berkaitan tentang syurga Allah. Saya dah sebut dah tuan-tuan beberapa kali dah sebelum ini. Daripada ayat pertama sampailah ayat yang ke-12, Allah menyebutkan tentang Al-Mulk, kerajaan Allah yang mana ada di bumi, iaitu di bumi dan juga di langit. Dan kerajaan Allah berada di hari akhirat. Adanya di neraka Allah dan adanya di syurga Allah. Jadi yang tuan-tuan perhatikan yang kita dah bahaskan ni tuan-tuan sampai ke ayat yang ke-12, sebenarnya Allah memberitahu kerajaan Allah, wilayah kekuasaan Allah ini berada di bumi dan di langit dan juga berada di neraka dan di syurga Allah. Hakikatnya kita tak boleh lari daripada hukuman dan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh lari daripada kekuasaan Allah. Baik, ayat yang ke-12 bicara berkaitan tentang syurga Allah. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya alladzina yakhshawna rabbahum, orang yang takut kepada Tuhan mereka bil ghaib. Tuan-tuan perhatikan kalimah yakhshaw. Kalimah yakhshawun dia datang daripada kalimah khasyah. Dalam bahasa Arab tuan-tuan, kalimah khauf ni ada dua. Pertama namanya khauf, takut, dan satu lagi namanya khasyah. Dan dua-dua ini tuan-tuan memberi maksud yang berbeza. Khauf,
Takut yang mana kalau kita takut, kita akan tinggalkan tuan-tuan, kita akan jauhkan. Dan ni adalah takut yang rendah tahapnya. Kalau khasyah, takut yang sangat-sangat takut, tapi ketakutan itu bukan menjauhkan tetapi mendekatkan. Sebab itu Allah menyebutkan mana-mana manusia yang takut kepada Allah, sepatutnya kalau kita takut, kita tinggalkan tuan-tuan. Tapi takut menyebabkan dia dekat dengan Allah. Bil ghaib, dengan perkara yang ghaib. Okey, kalimah bil ghaib ni tuan-tuan ada dua tafsiran. Allah menyebutkan sesiapa yang takutkan Allah dengan ghaib. Ghaib yang pertama iaitu manusia yang takutkan Allah ketika ghaib, iaitu bersendirian. Itu tafsiran yang pertama. Ketika dia bersendirian tuan-tuan, dia takut kepada Allah. Dia tak melakukan maksiat, dia tak melihat benda maksiat, dia tak surf perkara-perkara maksiat di Google. Orang yang macam ni Allah sebut dalam ayat ni tuan-tuan. Ataupun tafsiran yang kedua, bil ghaib dekat sini adalah merujuk kepada perkara ghaibiat ataupun perkara sam'iyat. Dia belajar bercerita tentang perkara-perkara ghaib, bercerita berkaitan tentang hari-hari akhirat. Kerana dia tahu tentang hari akhirat, perkara ghaib tuan-tuan, menyebabkan dia takut dan dia mempersiapkan bekalan amalan dia. Dia dengar ayat Quran dan hadis berkaitan tentang neraka Allah, takut tuan-tuan. Lalu kerana ketakutan itu, dia mempersiapkan amal solehnya. Itu maksud bil ghaib. Allah menjanjikan dua ganjaran. Pertama kata Allah, lahum maghfirah. Allah Ta'ala akan memberikan kepadanya keampunan, wa ajrun kabir. Dan yang kedua, Allah akan memberikan kepadanya pahala yang besar. Ajrun kabir adalah merujuk kepada jannatun na'im, iaitu syurga an-na'im. Maksudnya apa tuan-tuan? Orang yang takutkan kepada Allah ketika bersendirian, Allah akan memberikan kepadanya pengampunan dan syurga Allah. Orang yang takutkan Allah kerana tahu perkara-perkara ghaibiat, dia akan mendapat pengampunan Allah dan juga syurga Allah. Okey, yang inilah yang Allah Ta'ala maksudkan pada ayat yang ke-12. Baik, insya-Allah tuan-tuan saya berhenti dekat sini. Nanti kita akan sambung lagi pada ayat yang ke-13. Dan ayat lepas ni tuan-tuan menunjukkan kepada kita Allah Tuhan yang mengetahui perkara yang zahir dan perkara yang disembunyikan. Okey, baik, wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.